Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat pagi. Saya Izanti bersama rakan saya Syamil. Selamat pagi. Selamat pagi. Pada hari ini kami akan membincangkan tentang isu budaya makanan di Malaysia. Bagi saya, budaya pemakanan di Malaysia sangat unik sebab dia terdiri daripada pelbagai kaum. Walaupun di setiap negeri, contohnya di semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak, terdapat banyak jenis masakan di Malaysia. Saya setuju dengan Pak Ilan. Di Malaysia ni terdapat pelbagai budaya dan kaum, contohnya makanan Melayu, ada nasi lemak, makanan Cina, ada char kway teow dan makanan India daripada roti canai. Jadi saya sendiri, saya gemar untuk cuba variasi makanan. Kemungkinan saya akan makan makanan Melayu, kadang-kadang esok saya akan makan makanan India. Apa pendapat Izanti? Saya sendiri suka untuk mencuba pelbagai makanan di Malaysia seperti roti canai, roti tisu, rendang, ketupat. Bagaimana Malaysia? Bagi saya, itu antara sebab yang unik untuk jadi masyarakat di Malaysia. Sebab banyak pilihan untuk makan sarapan, contohnya terdapat banyak pelbagai pilihan. Okay, bagi saya rasa macam budaya makanan ni bukan sahaja popular di antara kalangan Malaysia sendiri, tapi popular di kalangan pengunjung luar. Jadi saya rasa dengan topik pembicaraan kita daripada ini, budaya makanan ada kepentingannya untuk mempromosikan dengan lebih maju di pasar di dunia. Sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik pembicaraan pada hari ini, kita telah menjemput keempat panel kita, iaitu di sebelah kanan saya, Saudari Puan Rizwana. Puan sihat? Sihat. Cuba perkenalkan diri pada sidang hari ini. Saya Rizwan Azim binti Abdul Rahim. Saya adalah pengerusi pelancongan dalam negeri. Berada di sebelah ahli panel pertama, iaitu panel kedua, iaitu Puan Siti. Puan Siti sihat? Alhamdulillah Okey, sihat. cuba Puan Siti perkenalkan pada hadirin. Okey, saya Siti Khadijah binti Muhammad Lufi. Saya pemilik restoran Warisan di Selangor. Seterusnya kita ada Puan Yubi. Puan Yubi sihat? Ya, saya berada dalam keadaan baik. Okay, nama saya adalah Yuwanita dan saya adalah pengarah eksekutif dari UNESCO. Okay, untuk panel terakhir kita ialah Encik Mustaqim. Okay, Encik Mustaqim sihat? Okay, boleh Encik Mustaqim perkenalkan diri? Okey, nama saya Muhammad Mustaqim bin Rusdin. Saya CEO dan pengarah bagi Tanjak Adventure Tour. Saya berkhidmat dalam bidang ini pelancongan selama 15 tahun. Jadi pengetahuan dan ilmu saya tentang kebudayaan di Malaysia ni agak bagus melalui pengalaman saya lah. Okay. Kita akan mulakan perbincangan kita mengenai topik kepentingan budaya makanan di Malaysia. Kita akan mulakan dengan soalan pertama. Soalan pertama kami ialah Malaysia ialah negara yang berbagai kaum. Apakah jenis masakan utama di Malaysia? Berbalik kepada soalan tadi, di mana apakah masakan utama di negara kita. Okey, yang kita dapat lihat sekarang kalau macam di restoran saya sendiri, di mana mereka lebih gemar untuk kaum Melayu. Kita terdapat banyak kaum di Malaysia dan salah satu makanan yang utama bagi orang Malaysia, tidak termasuk semua kaum, tidak termasuk Melayu sahaja, termasuk juga kaum Cina, kaum India, mereka gemar dengan masakan Melayu, iaitu buat masakan nasi lemak untuk belah pagi kan, untuk sarapan. Mereka lebih gemar dengan masakan orang Melayu. Begitu juga dengan kalau kita lihat dengan cara raya kaum Melayu, mereka juga lebih gemar dengan masakan kaum India. Macam mereka akan lebih kalau pergi ke restoran, mereka akan makan roti canai, dan mereka tidak hanya makan makanan kaum mereka sendiri. Okay, jadi terdapat banyak, macam kalau ikut perayaan pula mereka akan pilih seperti kalau kaum Melayu kita dapat lihat kalau perayaan Hari Raya Aidilfitri mereka akan makan lemak, mereka akan makan ketupat. Kalau kaum Cina mereka akan lebihkan kuih bulan semasa perayaan mereka. Begitu juga dengan perayaan di Bali, mereka ada pelbagai makanan kesukaan bagi kaum mereka sendiri. Terima kasih kepada Puan Siti atas perkongsian tersebut. Jadi mari kita beralih kepada panel seterusnya, iaitu Encik Mustaqim. Jadi apa pendapat Encik Mustaqim tentang kepentingan budaya setiap makanan di Malaysia ini? Baik, pertama sekali terima kasih kepada pandangan bernas oleh Puan Siti
dan terima kasih kepada Puan Izzati atas soalan itu. Jadi apakah kepentingan makanan kepada sesebuah kaum? Betul? Ya. Puan Izzati? Okey, jadi kita kena lihat kepada beberapa perkara lah untuk jawapan ini. Jadi yang pertamanya, kepentingan pertama kepada sesebuah kaum ialah makanan itu sesuatu makanan menjadi identiti kepada sesebuah kaum. Contohnya orang Melayu kita dikenali dengan makanan seperti nasi lemak, roti canai, rendang, laksa, dan setiap kaum-kaum Melayu di Malaysia pula di setiap negeri ada makanan tersendiri. Contohnya di Penang ada laksa Penang, di Melaka ada asam pedas Melaka, dan di Sabah Sarawak pun ada mi kolok dan sebagainya. Jadi setiap makanan ini menjadi identiti kepada sesebuah kaum. Kepentingan kedua, makanan akan menjadi kebanggaan sesebuah kaum. Makanan boleh menjadi sesuatu yang kita boleh banggakan selain daripada kami punya tradisi, joget menari, permainan tradisional dan lain-lain. Tapi makanan ini adalah salah satu medium yang kita boleh guna untuk mempromosi budaya kita kepada budaya lain, dan juga digunakan untuk berkongsi dengan budaya lain. Contohnya orang Cina bertukar makanan dengan orang Melayu, orang Melayu bertukar makanan dengan orang India. Jadi di Malaysia kita amat biasalah dengan perkara ini, hidup dalam harmoni, dalam suatu kejiranan di mana kita tukar. Orang Cina bertukaran bagi nasi ayam kepada orang Melayu, char kway teow, kita pula bertukaran bagi nasi goreng, bagi nasi lemak. Jadi ini adalah sesuatu yang kita patut banggakan. Dan kepentingan ketiga ialah demi kelangsungan sesebuah kaum. Jadi makanan adalah salah satu medium untuk kita mengajar kepada generasi yang akan datang tentang kaum kita. Contohnya orang Melayu boleh mengajar kepada anak dan cucu. Contohnya ini adalah lemang. Jadi cara lemang adalah begini. Dari situ anak-anak kita, generasi akan datang boleh tahu lebih lanjut tentang kaum mereka sendiri. Begitu juga kepada kaum lain lah, Cina dan India. Jadi itu antara pandangan saya tentang kepentingan makanan terhadap kaum di Malaysia. Okey, setiap makanan daripada setiap negeri, contohnya laksa, ada ke perbezaan jenis masakan laksa Johor dan laksa Sarawak? Apa perbezaan macam cara masakan dalam setiap negeri? Adakah cara dia berbeza atau sama je? Okey. Saya harap Encik Mustaqim dapat bagi penjelasan tentang topik tersebut. Oh, sudah tentu ada perbezaan antara setiap negeri. Jadi perbezaan ini dipengaruhi oleh beberapa sebab, beberapa faktor. Contohnya demografi, contohnya pengaruh di sekeliling dan lain-lain lah. Contohnya, jika kita lihat di Kelantan, makanan di Kelantan lebih kepada makanan manis-manis. Jika sambal mereka pun tak pedas, manis. Ini dipengaruhi dengan faktor demografi Kelantan, iaitu dekat dengan Thailand. Jadi di Thailand, di Siam pun lebih gemar kepada makan makanan manis. Okey. Dan kita lihat kepada bahagian selatan Malaysia pula lebih gemar kepada makanan-makanan pedas. Makanan-makanan pedas seperti asam pedas, masak lemak. Negeri-negeri di Johor, Melaka, Negeri Sembilan lebih gemar kepada makanan pedas kerana dipengaruhi dengan faktor oleh mereka ni ada pengaruhi daripada negara jiran kita, saudara serumpun kita, iaitu Indonesia. Jadi sudah tentu setiap makanan daripada setiap negeri ada perbezaan dia, ada cara tersendiri dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti apa yang saya cakapkan tadi. Itu antara sebab inilah. Begitu jelas penjelasan Encik Mustaqim tadi, jelas dan padat. Dalam konteks penjelasan Encik Mustaqim tadi, ada cakap tentang masakan itu sendiri dan melambangkan identiti kaum itu sendiri. Contohnya seperti yang Encik Mustaqim cakap tadi, ada masakan Kelantan yang popular dengan rasa manis. Jadi seperti peribahasa you are what you eat,
bagaimana makanan itu sendiri boleh mencerminkan identiti dan bangsa itu sendiri. Kita akan beralih kepada Puan Rizwana. Terima kasih kerana bertanya ni. Berbalik pada soalan tadi, salah satu tarikan yang menyebabkan makanan tu menjadi cerminan identiti sebuah bangsa tu adalah makanan itu sendiri. So dengan ini kita terdapat beberapa cara yang boleh kita pastikan. Yang pertama adalah melalui pendidikan pada generasi muda di bangku sekolah lagi. Umpamanya kita boleh cakap penjualan makanan di kantin. Zaman sekarang ni sekolah dah mula dengan ada penjualan nasi lemak, kuih muih. Sekolah-sekolah antarabangsa pun ada menjual makanan-makanan sebegitu. So dengan cara ini murid-murid sekolah rendah, sekolah menengah akan diberi pendedahan awal lagi. So cara yang kedua, kita boleh menggalakkan anak-anak muda mengambil jurusan kulineri di universiti. So sekarang ni banyak juga universiti yang menawarkan jurusan-jurusan sebegitu. So dengan ini anak muda tak akan melupakan resipi-resipi yang dulu, resipi warisan nenek moyang, tentang masakan warisan itu sendiri, dan mereka akan lebih banyak mencuba makanan-makanan tersebut apabila belajar jurusan sebegini, supaya makanan-makanan ini, resipi ini tidak luput di telan zaman. Terima kasih atas input Puan Wana. Cuma saya nak Puan Wana jelaskan, adakah macam pengaruh contohnya makanan barat atau makanan di Asia yang lain atas makanan Malaysia? Sebab banyak budaya zaman sekarang macam mengikut makanan Korea contohnya, yang makanan pedas dan berchis, yang banyak keju. Apa pandangan Puan Wana tentang isu tersebut? Ya, sudah semestinya. Kita boleh katakan sejak dari zaman penjajahan British dan kuasa luar dulu pun benda ni berlaku, sebab ini yang dinamakan dengan pertukaran budaya. Sebab waktu penjajah masuk ke negara kita, mereka pun ada bawa bahan mentah, makanan yang lain dan sebagainya ke negara kita. So benda ni akan sekaligus melakukan pertukaran budaya, sebab kita pun ada juga macam bagi makanan kita, diorang akan tengok bila kita makan. So diorang pun akan mencuba masakan kita pun secara tak langsung akan mencuba makanan mereka. So dia berlaku pertukaran budaya di situ, dan benda ni akan berpengaruhi. So kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang ni, apa yang saya jelaskan nampak di sini adalah budaya ni semakin kurang, sebab orang anak-anak muda dan zaman sekarang ni kita lebih pada makanan Jepun, dari Jepun dan Korea, seperti kita ada ramen, samyang, makanan yang lebih banyak kandungan keju dan pedas, lebih pedas, dan kita boleh lihat di YouTube, kita ada ramai orang buat macam cabaran dan sebagainya. Kita ada banyak tengok di video di YouTube dan sebagainya. So perkara-perkara sebegini perlu dikurangkan, dan kita akan lebih kepada makanan warisan budaya, supaya perkara-perkara sebegini tidak luput, dan anak-anak generasi akan datang tak lupalah dengan benda itu. Terima kasih atas penjelasan Puan Wana. Soalan seterusnya untuk Puan Yuri. Pada pandangan Puan Yuri, adakah macam budaya pemakanan di Malaysia akan kekal pada masa hadapan? Terima kasih saudara pengerusi atas soalan tersebut tadi. Pada pendapat saya, tentulah budaya makanan akan dikekalkan pada masa hadapan. Hal ini kerana keunikan Malaysia yang terdiri daripada berbilang bangsa dan pelbagai kaum menjadi daya tarikan pelabur untuk melabur di negara kita. Jika budaya makanan tidak dikekalkan, maka pembangunan negara akan merosot. Tambahan pula, walaupun terdapat banyak premis makanan segera di negara kita, namun generasi Y,
generasi baru yang muda masih gemar makan di warung-warung, pasar pagi, pasar malam dan juga di kedai mamak. Betul tak? Okay, terima kasih atas penjelasan Puan Yubi tadi. Sekarang ni kita akan beralih kepada Puan Siti. Saya nak tanya, kenapa kita perlu mengekalkan warisan budaya kita? Ada sebab tertentu ke? Terima kasih kepada moderator kita. Berbalik kepada soalan tadi, mengapa kita perlu mengekalkan warisan budaya kita. Salah satu sebab mengapa kita perlu mengekalkan budaya kita, ia merupakan macam Cik Mustaqim cakap tadi, ia merupakan satu identiti. Bermaksud ia melambangkan identiti di masyarakat kita. Salah satu contoh kita melihat keunikan pakaian tradisional. Kita ada pelbagai perayaan di Malaysia, seperti perayaan Hari Raya Aidilfitri, Deepavali dan Tahun Baru Cina. So daripada situ kita boleh lihat pakaian mereka merupakan keunikan bagi kaum mereka sendiri. Kalau kita lihat semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri, kita boleh lihat banyak perempuan memakai pakaian baju kurung dan lelaki pakaian baju Melayu dengan bersamping kan. Begitu juga dengan perayaan Deepavali, mereka akan lebih memakai pakaian seperti sari. Begitu juga dengan perayaan yang Cina, untuk kaum Cina. Jadi selain itu, mengapa kita perlu mengekalkan tentang warisan budaya kita ni adalah kerana ia mencerminkan budi pekerti kita, masyarakat kita. Salah satu contoh semasa perayaan juga, kita ambil contoh perayaan di mana kaum-kaum lain seperti kaum Cina ataupun kaum India datang menziarah ataupun berkunjung ke rumah ataupun ke rumah kaum-kaum lain untuk menyambut bersama-sama hari raya ataupun majlis-majlis tertentu untuk satu kaum tersebut. Jadi di sini ia menunjukkan yang kita ni merupakan masyarakat yang orang kata bila kaum lah kita bergaul antara satu sama lain. Kita tidak berkawan ataupun kita tak berkomunikasi dengan kaum-kaum kita sahaja. Jadi sekarang kita akan bersama rakan sekerja kami iaitu Zul. Saksikan BT ini. Assalamualaikum, bersama saya Zul. Saya kini bersama Puan Tasnim akan cakap mengenai etnik dan makanan dan bagaimana mereka akan berkaitan untuk topik kita pada hari ini. Pendapat Puan tentang kepentingan budaya makanan di Malaysia. Pada pendapat saya, makanan untuk maksudnya makanan di Malaysia adalah identiti masyarakat Malaysia sendiri. Seperti yang kita tahu, masyarakat Malaysia adalah masyarakat berbagai kaum. Kita ada pelbagai kaum dan kita ada pelbagai etnik di Sabah dan di Sarawak. Jadi dengan pelbagaian makanan ni sebenarnya menjadi identiti kepada masyarakat Malaysia sendiri. Apakah peranan makanan dalam membantu integrasi di Malaysia? Jadi integrasi adalah untuk menyatu padu antara kaum dan keharmonian antara kaum, dan ini adalah sangat penting. Jadi macam yang saya kata tadi, disebabkan kita ada kepelbagaian kaum, kepelbagaian etnik, dengan adanya pelbagai jenis makanan, pelbagai budaya makanan, so jadi kita akan tertarik untuk belajar cara dan budaya masyarakat lain. Contohnya orang Melayu akan rasa nak cuba makanan Cina, makanan India dan makanan etnik-etnik yang lain. Dan makanan di pelbagai negeri pun sama juga. Dan bila ada rasa nak belajar, rasa nak cuba, kaum yang satu lagi tu mungkin akan rasa maksudnya dihargai. So kita saling menghargai dengan cara maksudnya mencuba dan mengamalkan pelbagai makanan tu, budaya makanan. Apakah makanan mampu menjadi faktor utama dalam mempromosikan Malaysia di pasaran dunia? Jadi pada pendapat saya, makanan sebenarnya sangat-sangat mampu untuk mempromosikan Malaysia di serata dunia. Mungkin saya boleh ambil contoh macam Korea ataupun Jepun. Kalau macam saya sendiri, saya melalui
rancangan-rancangan TV Korea dan rancangan TV Jepun, saya sendiri rasa tertarik dengan makanan sebab mereka sangat banyak mempromosikan makanan, budaya makanan diorang dalam rancangan mereka. Jadi saya rasa Malaysia mampu untuk mempromosikan makanan kita yang pelbagai ni, yang sebenarnya banyak yang sedap-sedap dan menarik untuk kita promosikan kepada dunia, dan cara kita promosi tu boleh dalam pelbagai cara lah. So mungkin boleh kita kena difikirkan macam mana, tapi secara umumnya memang saya yakin kita boleh promosikan makanan Malaysia di mata dunia. Okey, itu saja bersama kami. Kembali ke studio. Jadi kita akan pergi ke panel seterusnya, iaitu Puan Yuvi. Puan Yuvi, saya ingin bertanyakan bagaimana kita boleh, dengan budaya makanan itu kita boleh mengeratkan perpaduan di Malaysia ini. Terima kasih saudari pengerusi atas soalan tersebut. Kepelbagaian merupakan perkataan utama apabila kita membincangkan tentang budaya makanan di Malaysia. Pada pendapat saya, budaya makanan dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk seperti di negara kita yang berbilang bangsa, agama dan keturunan. Hal ini demikian kerana makanan tradisional suku kaum tertentu bukan sahaja digemari oleh mereka, tetapi juga dinikmati oleh kaum-kaum lain di negara kita. Sebagai contoh, makanan seperti roti canai bukan sahaja digemari oleh orang India, tetapi juga dinikmati oleh kaum-kaum lain di negara kita. Mereka duduk semeja untuk menikmati makanan tersebut, bertemankan secawan teh atau kopi sambil berbual-bual dalam suasana yang munibah. Dengan ini, budaya makanan membuka laluan kepada usaha-usaha murni kerajaan untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara rakyat atau masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Puan Yuvi atas penerangan tersebut. Jadi seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Puan Yuvi, adakah makanan halal ini menjadi penghalang kepada perpaduan di dalam Malaysia? Baiklah, saya menegaskan bahawa makanan halal tidak menjadi penghalang perpaduan di Malaysia. Saya katakan bahawa itu bukan ukuran perpaduan. Perpaduan di Malaysia tidak semestinya setiap kaum membuang suruhan atau tegahan agamanya. Apa yang penting, setiap kaum mestilah menghormati dan menerima hak kaum yang lain seperti yang dipersetujui dalam perlembagaan persekutuan. Antaranya tidak bermusuhan antara satu sama lain. Sebagai contoh, orang Islam tidak makan makanan yang mengandungi khinzir sebab bagi mereka khinzir adalah makanan yang tidak suci. Adat ini sangat berbeza apabila dibandingkan dengan kaum-kaum lain seperti kaum orang Cina. Namun, setiap tahun Perdana Menteri kita akan menganjurkan rumah terbuka, betul tak? Untuk rumah terbuka tersebut, semua kaum dibenarkan untuk menghadiri, betul tak? Oleh itu, makanan halal ini tidak menjadi penghalang perpaduan di negara kita. Terima kasih. Sekarang ni kita akan bersama dengan dua rakan sekerja kami, iaitu Tashini dan Patricia. Saksikan BT ini. Terima kasih Amalin. Bersama saya bernama Tashni Chandran, ingin menemu ramah jiran saya. Jom. Apakah maksud budaya makanan? Budaya makanan merupakan salah satu elemen atau aktiviti masyarakat yang mengambil oleh masyarakat untuk mengambil suatu makanan melalui warisan mereka, apa yang mengambil, apa jenis makanan yang mereka mengambil. Okey, warisan makanan okey, apakah makanan kegemaran adik? Makanan kegemaran saya ialah beberapa jenis 7 kelas makanan, iaitu makanan sayur, makanan penuh dengan sayur-sayuran dan buah-buahan lah, seperti pengambilan protein secara ayam, ikan, tapi daging itu bukan makanan kegerapan saya je lah. Okay, yang tu je lah saya suka. Terima kasih. Okey, terima kasih adik.
Boleh saya tanya berapa soalan? Ya, boleh. Okey. Pada pendapat anda, adakah makanan halal menjadi penghalang perpaduan Malaysia? Oh, tidak. Kenapa? Sebab makanan tidak akan menjadi penghalang kepada perpaduan. Okey. Terima kasih Puan. Selamat tengah hari Tuan. Selamat tengah hari. Bolehkah saya tanya beberapa soalan kepada Tuan? Silakan. Okey. Mengapakah kita perlu mengekalkan warisan budaya kita? Sebab ianya melambangkan identiti sebuah negara dan juga sifat majmuk masyarakat kita di Malaysia. Okey, setakat itu daripada saya. Kembali ke studio. Terima kasih kepada Encik Izzati atas penyampaian Encik sebentar tadi. Saya Norbatisha binti Khairul Anwar akan menemu ramah bersama dengan MSU students. Scan anda. Okey, makanan kegemaran tradisional saya ialah banana leaf. Saya rasa apa yang sihat, menu yang sihat dalam banana leaf tersebut ialah sayur-sayuran tersebut, dan sometimes nasi juga, ada 2 type of nasi. So, makanan tradisional kegemaran saya ialah rendang, dan saya rasa khasiat yang ada dalam rendang ialah ianya kaya dengan protein sebab rendang selalunya dibuat daripada daging atau ayam. So, makanan kegemaran saya kat Malaysia ni ialah nasi lemak. So, bila kita makan nasi lemak, dia penuh karbohidrat dan dia mengenyangkan kita. Itu sahaja. Saya nak definisikan makanan tradisional adalah sebagai satu makanan yang asli daripada sebuah tempat. Sebagai contoh, di Sabah, makanan tradisional mereka adalah ambuyan. Ambuyan adalah sejenis makanan daripada Sabah. Definisi makanan tradisional, menurut saya, makanan tradisional adalah makanan yang mengikut budaya warisan kita. Contohnya, kalau orang Melayu, makanan warisan dia, jadi dia ikut budaya mereka lah. Itulah maksud makanan tradisional. So, pada pendapat saya, untuk mempromosikan makanan tradisional Malaysia, pihak universiti boleh membuat expo atau pameran makanan-makanan tradisional supaya pelajar-pelajar tahu dan tertarik dekat makanan-makanan tradisional Malaysia. Okey, untuk kita mengekalkan tradisi makanan kita, so pada pendapat saya, kita sebagai generasi baru, kita kena belajar macam mana untuk buat makanan tu sendiri daripada kita punya orang tua, and kita pun kena suka makan makanan tu sendiri. Maksudnya walaupun kita tak tahu itu apa, kita sebagai generasi muda, kita kena ambil tahu. Itu saja pada saya. Terima kasih. Saya mencadangkan untuk kita mengadakan sambutan besar-besaran di peringkat dunia, di mana kita memperkenalkan makanan di setiap negara, termasuklah makanan kita, supaya negara-negara lain dapat tahu pasal makanan kita semua. Dan Macam mana nak kekalkan makanan tradisi di Malaysia? Saya rasa budak-budak kena belajar macam mana nak masak makanan tradisi supaya boleh ajar ke anak-anak diorang. begitu sajalah daripada saya. Sikit kita kembali kepada studio. Jadi kita akan pergi ke soalan yang terakhir, iaitu bagaimana budaya makanan boleh mempromosikan Malaysia? Apa pendapat Encik Mustaqim? Okey, terima kasih atas soalan. Bagus soalan ni. Jadi macam mana kita nak gunakan makanan di Malaysia untuk mempromosikan Malaysia, terutamanya kepada peringkat antarabangsa, kepada mata dunia. Jadi seperti kita tahu, tahun 2020 ini adalah tahun Visit Malaysia, VMI 2020. Jadi kempen ini bertujuan untuk mempromosikan Malaysia kepada peringkat antarabangsa. Jadi banyak inisiatif oleh kerajaan yang telah diambil, dan salah satunya ialah menggunakan makanan sebagai medium untuk promote lah. Jadi contoh baru-baru ini, sebelum dalam sekitar bulan Mac, kerajaan telah buat satu event di mana event itu khusus untuk promote nasi ambeng. Jadi event ini bertempatkan di Kuala Selangor. Jadi di situ banyak pelancong-pelancong asing, pelancong-pelancong luar daripada negara-negara barat, daripada China, Jepun datang, dan di situ mereka dapat belajar
tentang kepelbagaian makanan di Malaysia. Contoh lain juga, kita boleh buat acara-acara seperti Food Fest, Visit Malaysia 2020 dan lain-lain lagi lah. Selain dari itu juga, kita juga boleh menggunakan social media. Contoh yang paling bagus saya nampak ialah Sugu Pavitra. Apabila nama dia sering kali disebut oleh Perdana Menteri, Sugu Pavitra, sehingga kan tercetus fenomena di mana penonton YouTube daripada luar negara, daripada negara asing sekalipun turut menonton Sugu Pavitra, dan dari situ mereka boleh tahu, oh begini makanan Malaysia. Jadi banyak cara-cara kita boleh promote makanan Malaysia kepada orang luar. Jadi itu antara saya punya pandangan. Terima kasih kepada Encik Mustaqim atas penerangan yang sangat jelas. Malangnya kita sudah berada di penghujung rancangan. Okey, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keempat-empat panel kita yang datang pada hari ini, iaitu Puan Rizwana, Puan Siti, Puan Yubi dan Encik Mustaqim, atas perkongsian yang sangat menarik, bermanfaat dan padat pada hari ini. Bukan sahaja kami, tapi penonton dapat pelajari, iaitu bagaimana makanan itu menjadi budaya satu kaum, bagaimana makanan itu menjadi melambang perpaduan negara, dan bagaimana makanan itu melambangkan warisan atau identiti satu kaum. Betul tak Cik Rai? Betul, saya setuju. Kami daripada pihak FMTV ingin mengucapkan terima kasih kepada panel kami, dan kami harap penonton di rumah dapat belajar sedikit tentang topik kami, iaitu kepentingan budaya pemakanan di Malaysia. Sekian, terima kasih. Dan akan berjumpa di episod hadapan.